Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan tengok muka surat sambung. Kita akan sambung muka surat 118. Okey, dalam muka surat 118 ada eksperimen 3.5. Kita akan bincang eksperimen ni. Tujuan eksperimen adalah untuk menentukan DGE dan rintangan dalam sel kering. Okey, ingatlah DGE dan juga rintangan dalam simbolnya R kecil. Okey, R kecil. Radas yang diperlukan ialah sel kering 1.5 volt, pemegang sel, suis, dawai penyambung, emitter, voltmeter dan rheostat. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kalau tengok sini, sel kering 1.5 volt. Ini sel kering, bateri ini. Pemegang sel. Okey, ini adalah pemegang sel. Kemudian kita ada suis. Okey, ini adalah suis. Dia boleh on dan off. Ini suis. Okey, dia boleh on dan off. Ini suis terbuka. Ini suis tertutup. Masa terbuka, arus tak boleh mengalir. Bila tertutup, arus boleh mengalir. Okey, kemudian kita ada dawai penyambung. Okey, ini dawai penyambung. Kemudian kita ada emitter. Yang mana satu emitter? Yang ini emitter. Dan kita ada voltmeter. Voltmeter di sini. Dan kita ada rheostat. Yang mana satu rheostat? Okey, rheostat ini. Okey. Rheostat ni bahagian sini dia boleh bergerak ke arah sana. Untuk kita boleh adjust dia. Okey. Okey, tengok prosedur. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.26. Ini rajah yang kita akan rujuk. Okey. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita perlu sediakan. Bila kita nak set up apparatus atau radas ni, kita ikut saja gambar rajah litar yang diberi. Contohnya diletakkan voltmeter di sini, jadi kita ambil voltmeter, kita letak. Okey. Kemudian di bawah voltmeter ada sel kering dengan pemegang dia, jadi kita letak. Okey. Kemudian di sebelah di bawah lagi kita ada rheostat. Jadi kita letak rheostat. Kemudian ada suis pula. Suis di sebelah di antara di sini. Kemudian ada emitter. Okey. Dan kita ambil dawai penyambung, kita sambungkan semua ni. Okey. Saya tunjuk contoh. Voltmeter kita sambungkan dengan kita tengok rheostat dulu. Rheostat disambungkan dengan suis. Okey. Suis. Kemudian rheostat disambungkan dengan emitter. Okey, emitter. Kemudian emitter disambungkan dengan sel kering. Okey, sel kering disambungkan dengan suis. Okey, sebenarnya dia ada positif dan negatif dia, kita tak nampak sini lah. Okey, kemudian kita sambungkan voltmeter dengan bateri. Okey. Macam tu. Walaupun kamu nampak sambungan di sini, dia bukan bermaksud kamu sambung di tengah-tengah ni, tak lah. Okey. Okey, seterusnya nombor 2, rancangkan langkah-langkah untuk mendapatkan bacaan emitter yang dikehendaki. Semua ni lah. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah rancang langkah-langkah untuk mendapatkan bacaan emitter yang dikehendaki. Okey, bacaan emitter. Apakah langkah-langkah yang kita perlu buat untuk kita nak dapatkan bacaan emitter? Okey, kita laraskan rheostat ini sehingga
emitter ini menunjukkan bacaan yang kita kehendaki. Bila kamu adjust rheostat ni ke arah kanan atau kiri, jarum pada emitter akan bergerak. Jadi kita adjust emitter, laraskan rheostat sehingga jarum emitter menunjukkan bacaan yang dikehendaki. Okey. Seterusnya, rancangkan langkah-langkah untuk mengelakkan ralat parallax semasa mengambil bacaan emitter dan voltmeter. Okey, seterusnya pastikan kedudukan mata berserenjang. Serenjang tu maksudnya tepat di atas bacaan yang hendak dibaca pada emitter dan juga pada voltmeter. Okey, macam mana kita nak pastikan kedudukan mata tu tepat? Sebenarnya dekat emitter dan voltmeter ada satu jarum, ada satu cermin. Okey. Di sini cermin, kemudian kamu akan nampak ada bayang. Ini bayang. Ini bayang dia. Ini bayang. Bayang jarum. Pastikan jarum dan bayang-bayangnya bertindih. Bila dah bertindih, itu menunjukkan bahawa kedudukan mata tu dah tepat dengan bacaan. Okey. Seterusnya, rancangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kehilangan tenaga daripada sel kering. Okey, apa perlu kita buat? Kita kena pastikan semua wayar disambung dengan ketat untuk elak kehilangan tenaga. Okey. Seterusnya, kita perlu rancangkan langkah-langkah untuk mengulangi eksperimen bagi memperoleh satu set data supaya graf beza keupayaan V melawan arus dapat diplot. Jadi, kalau kita tengok kat sini, graf itu adalah graf beza keupayaan V melawan arus I. Jadi, ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Okey, sebab dia Y melawan X. Okey. Beza keupayaan melawan arus. Okey, yang Y ni ialah pemboleh ubah di mana bergerak balas dan ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Jadi, kita perlu tentukan nilai awal pemboleh ubah dimanipulasi dulu. Jadi, dekat sini, kita perlu tentukan nilai awal arus yang kita nak guna. Okey? Okey, ini adalah nilai yang akan saya gunakan. Nilai awal arus yang saya nak guna ialah 1.0 ampere. Kemudian nilai-nilai arus yang akan diulang, saya akan ulang dengan 1.5 ampere, 2.0, 2.5 dan 3 ampere. Okey, semua nilai ini saya rekodkan dalam jadual. Okey, jadual ni disediakan sebelum kita menjalankan eksperimen. Okey, sekarang kita cuba tengok macam mana eksperimen ini akan dijalankan. Okey, langkah pertama ialah kita mesti ukur dapatkan nilai awal arus iaitu 1.0 ampere. Apa kita nak buat? Kita laraskan rheostat ni. Kita laraskan rheostat. Yang pertama kita laraskan rheostat ni sampai ke arah sana atau ke kiri sampai bacaan emitter ialah 0.1 ampere. Okey, bila dah dapat bacaan emitter ni 0.1 ampere, kita tengok bacaan voltmeter. Kita stop rheostat, jangan laraskan. Kemudian kita tengok berapa bacaan voltmeter. Okey, katakan bacaan voltmeter iaitu ialah 1.0 ampere. Ampere. Volt. Okey. Seterusnya kita ulang lagi, kita laraskan lagi rheostat sampai bacaan dapat 1.5 pula. Okey. Sampai bacaan dia 1.5, kemudian kita baca voltmeter. Dan seterusnya.
Okey, ini adalah bacaan-bacaan voltmeter yang saya jangka lah. Kita eksperimen tak boleh buat, jadi kita anggarkan sahaja. Tak boleh buat, jadi kita anggarkan sahaja. Nah. Okey, sekarang kita rekodkan keputusan eksperimen. Okey, kita dah rekod dan kemudian kita akan plotkan graf beza keupayaan melawan arus. Okey. Graf beza keupayaan melawan arus, kalau kita tengok kat sini, beza keupayaan dia akan berada di paksi Y dan dia akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Melawan apa? Melawan arus. Okey, yang ni akan berada di paksi X dan akan jadi pemboleh ubah di manipulasi. Okey, sekarang kita tengok graf. Okey. Langkah pertama, mesti ada skala dan unitnya. Jangan lupa. Copy saja apa yang kamu tulis kat sini, masukkan dekat paksi Y. Okey, kemudian ini pemboleh ubah dimanipulasi berada pada paksi X. Okey, tengok di sini. Walaupun nilainya bermula dengan 1.0, okey. Walaupun nilainya adalah 1.0, tapi kamu tak boleh tulis 1.0 di sini. Ini selalu pelajar buat salah. Okey. Skala tu mesti seragam. Faham? Mesti letak. Sebab kita nak buat 1.0, 1.5. Okey. Jadi depan ni mesti ada 0.5. Barulah skala kamu nampak seragam. Setiap 10 kotak ni, 0.5. Okey, 0.5, 0.5, 0.5 beza dia. Okey. Kemudian asalan ni, kosong ni, selalu pelajar lupa juga. Okey. Okey, ini adalah paksi Y. Nilai beza keupayaan. Okey, saya letak pada paksi Y. Okey, saya tunjukkan satu contoh bagaimana kita nak plot data nah. Okey, yang saya nak tunjukkan adalah yang ini. Okey. Bacaan arus adalah 1.0. Jadi perhatikan di sini 1.0. Kemudian bacaan voltmeter ialah 1.0 juga. Jadi di sini. Okey, ini naik ke atas, kemudian di sini. Jadi kita letakkan okey, saya plotkan di sini dan seterusnya nah. Okey, kemudian kita plotkan graf, kita buat garisan. Okey, untuk buat garisan, pastikan kalau titik yang tidak sama macam ni, agak berterabur macam ni, pastikan garisan itu seimbang. Okey, katakan saya nak pilih garisan titik ini dengan titik hujung sekali. Tak boleh nah. Sebab apa? Dia tidak seimbang. Ada 1, 2, 3 titik di bawah garisan dan tidak ada titik di atas garisan. Jadi dia tak seimbang. Saya tak boleh pilih titik tu. Jadi saya kena cari titik yang seimbang. Macam ni boleh. Okey, sebab apa macam ni boleh? Sebab, sekejap nah. Okey, 2 titik di bawah garisan dan 1 titik di atas garisan boleh nah. Okey, ataupun saya pilih titik ini. Okey, jadi ini adalah yang terbaik nah. Seterusnya kita tengok nombor 5. Berdasarkan graf yang akan anda plotkan, lakukan analisis data seperti yang berikut. Okey. Okey, hitung kecerunan graf. Kita tengok macam mana nak cari kecerunan graf.
kita cari segitiga di bawah graf. Okey, saya dah pilih segitiga yang saya nak guna. Dia mesti lebih pada 4 lah. 4 kotak besar ni. Okey. Okey, kelas saya perlu dapatkan koordinat pada titik pada bulatan yang berwarna biru ni. Okey, macam mana nak kira koordinat dia? Okey, tengok. Paksi X dia 0.5. Okey, jadi kita tulis 0.5, dan juga tengok Y dia 1.2. Okey, 1.2. Okey, untuk bulatan kedua pula. Okey, paksi Y dia ialah 3.0 dan paksi X 3.0 dan paksi Y ialah 0.2. Jadi itu koordinat dia. Okey, belajar selalu salah masukkan rumus. Jadi pastikan ini titik 1, jadi ini X1 dan ini Y1. Nah. Okey. Dan di sini titik 2. Okey, ini X2 dan ini Y2. Okey, kita labelkan macam ni, kita takkan salah. Okey, seterusnya masukkan nilai. Okey, Y2 ialah 0.2. Okey, jadi bila kita masukkan nilai dalam persamaan kecerunan ni, okey, kita akan dapat negatif 0.4. Okey, selalu belajar lupa nilai. Sekarang kita unit lah. Sekarang kita cuba masukkan unit, saya ajar. Y, paksi Y, unitnya volt V. Okey. Dan paksi X, unitnya ampere. A. Jadi, kamu boleh tulis di sini V ampere. Okey, negatif 1. Negatif 0.4 VA negatif. Okey, seterusnya tuliskan persamaan linear graf dan kaitkan persamaan linear tersebut dengan susutan voltan IR sama dengan DGE tolak beza keupayaan V. Okey, sekarang saya tulis dulu persamaan linear graf. Ini adalah persamaan linear graf dan saya masukkan nilai dia. Jadi Y itu adalah paksi V. Okey, sama dengan M ialah kecerunan. Jadi kecerunan yang kita dapat ialah negatif 0.4 dan X tu paksi X kita arus untuk graf kita ialah arus I dan tambah C ialah pintasan bagi Y. Okey, C kita ialah C kita ialah 1.4. Di sini C nah. Okey, jadi saya tulis sini 1.4. Okey. Seterusnya, kaitkan persamaan linear tersebut dengan susutan voltan IR sama dengan DGE tolak beza keupayaan. Okey, ini adalah susutan voltan. Kalau kamu perasan, di sini saya bila kita tengok, okey, V I, okey, dan pastinya R ini adalah R. Negatif 0.4 ialah R dan 1.4 adalah DGE nah. Okey, ini adalah R dan 1.4 adalah DGE. Okey. Okey, saya ambil rumus atas ni, saya ubah dia supaya dia jadi IR sama dengan DGE tolak V. Jadi di sini negatif 0.41 saya pindah ke depan, dia akan jadi 4I nah.
Okey, dia akan jadi 0.4i. 0.4i. Sebab negatif akan jadi positif sama dengan, kemudian DGE kita ialah 1.4 dan V ni kita pindah ke sana, dia akan jadi tolak V. Okey. Jadi kita dah dapat dah kaitkan persamaan linear ini dengan susutan voltan. Okey, seterusnya kita nak hitung rintangan dalam R. Jadi daripada sini kita tahu bahawa R itu ialah negatif 0.4, bukan negatif, 0.4. Okey, saya highlightkan. 0.4 ni ialah nilai R. Okey, I, okey. Jadi kemudian dia DGE. DGE itu ialah 1.4. Okey. Sebab kita kaitkan persamaan susutan voltan ini dengan persamaan linear graf. Jadi kita dapat nilai nah. Okey, kita dah dapat jawapan noh. Okey, kita balik pada eksperimen muka surat 118. Kita dah berjaya menentukan DGE dan juga rintangan dalam. Kita dapat dari mana? Dapat daripada graf yang kita plot. Okey. Okey, seterusnya berdasarkan graf daripada hasil eksperimen ini, nyatakan hubungan di antara V dengan I. Jadi untuk graf ini, hubungan dia ialah, okey, buat V berkurang secara seragam dengan I. Kalau kita tengok sini, dia semakin berkurang, ya.